Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wal aqibatu lil muttaqin wa la 'udwana illa 'alal zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Alhamdulillah, syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala dapat menyambung lagi bacaan kitab kita pada bab yang ke-32, bab ma jaa ittikhadh sayfin min khashabin fil fitnah. Bab yang datang ia pada menyatakan hadis yang membicarakan mengambil pedang daripada kayu dalam fitnah. Kita akan baca dua hadis daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang Nabi pesan bila berlaku perselisihan sesama umat Islam, bila berlaku peperangan di antara sesama Islam, Nabi kata tukarkan pedang daripada pedang besi, pedang tembaga dan sebagainya pada pedang kayu. Maksud pedang kayu ni pedang yang tak boleh bunuh orang, pedang yang tak boleh melukakan orang. Baik, kita tengok hadisnya. An Hudaisah binti Uhban bin Safi al-Ghifari radhiyallahu anhu qalat jaa Ali bin Abi Talib ila al-Abiq fada'ahu ila al-khuruj ma'ahu faqala lahu Abi inna khalili wa ibna ammika ahida ilayya idha ikhtalafa an-nas an attakhidha sayfan min khashabin faqad ittakhadtuhu fa in syi'ta kharajtu bihi ma'aka qalat fatakahu. Daripada Hudaisah binti Uhban bin Safi al-Ghifari radhiyallahu anhu katanya, telah datang Ali bin Abi Talib kepada bapakku, maka diajaknya akan dia kepadanya keluar bersama dengan Sayyidina Ali. Maka berkatalah baginya akan bapakku bahawasanya kekasihku, yakni Nabi Muhammad, dan anak bapa saudaramu memberi janji kepadaku apabila berselisih orang-orang bahawa aku ambil pedang daripada kayu, maka sesungguhnya telah aku ambil akan dia. Maka jika engkau hendak keluar aku dengan dia berserta tangan, maka ditinggalkannya akan dia. Hadis hasan lagi gharib. Ini satu hadis. Dan hadis yang kedua, an Abi Musa an Nabi sallallahu alaihi wasallam annahu qala fil fitnah kasiru fiha qasiyakum wa qatti'u fiha awtarakum wazamu fiha ajwafa buyutikum wa kunu kabni adam. Daripada Musa radhiyallahu anhu, daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam, bahwasanya bersabda Rasulullah pada fitnah, patahkan kamu padanya akan panah kamu, dan kerak-kerakkan padanya akan tali-tali busar kamu, dan lazimkan kamu berada di dalam rumah-rumah kamu, dan kalau boleh kamu jadi seperti mana anak Adam yang bernama Habil yang tidak sanggup berbunuh sesama orang Islam. Baik, ini dua hadis, satu hadis hasan gharib dan satu lagi hadis sahih. Ketahuilah kiranya wahai saudaraku, sebelum Nabi kita wafat telah dikhabarkannya pada setengah sahabatnya akan hal yang berlaku selepas wafat Rasulullah. Setengah daripadanya ialah perselisihan yang besar antara para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam dan lain-lainnya. Maka perselisihan mereka itu membawa sampai berbunuh-bunuhan dan berperang-perangan, bermati-mati sama-sama muslimin beberapa banyak. Yang ini kita baca banyak kali dah tentang peristiwa yang berlaku selepas Rasulullah wafat. Rasulullah kata selepas Rasulullah wafat akan berlaku pergaduhan yang membawa kepada peperangan sesama Islam, yang mengorbankan puluhan ribu umat Islam kerana berpecahnya umat Islam selepas kematian Rasulullah. Maka sebelum Nabi wafat, Nabi bagi tahu kepada sahabat apa yang membuat kalau berlakunya peperangan yang melibatkan sesama Islam. Apa nak buat apabila berlakunya perselisihan di antara umat Islam. Maka pada masa Nabi memberitahu kepada setengah-setengah sahabatnya yang demikian itu,
Maka Nabi memberi pesan, apabila berlaku perselisihan itu, eloklah jangan sahabat-sahabat memasukinya. Dan jangan masuk campur berperang sama-sama Islam. Dan boleh dibinasakan senjata daripada pedang dan lain-lainnya, supaya lepas diri daripada termasuk dalam perselisihan itu. Tuan-tuan yang dirahmati Allah, kalau kita melihat kepada sejarah daripada awal Islam, Rasulullah berjaya mendamaikan umat-umat Islam daripada Aus dan Khazraj. Tak bergaduh lah. Asalnya Aus dan Khazraj ni tiap-tiap hari dan masa bergaduh. Islam perdamaikan, Rasulullah perdamaikan, sehinggalah Rasulullah menukarkan nama mereka menjadi Ansar, yang membantu di antara satu sama lain. Tak bergaduh lah. Duduk di Madinah elok orang. Rasulullah pun wafat. Selepas Rasulullah wafat, maka berlakulah murtad beramai-ramai. Kemudian berlakulah pembunuhan kepada Sayyidina Umar, kepada Sayyidina Uthman, Sayyidina Ali dan sebagainya. Dan bermula daripada zaman itulah tidak berhenti-henti lagi berperang umat-umat Islam sesama umat Islam. Sama ada peperangan yang melibatkan pertumpahan darah, ataupun peperangan yang melibatkan ideologi pahaman, sama ada pahaman mazhab, ataupun pahaman yang melibatkan tarekat, ataupun ideologi sekarang ini yang melibatkan bidang politik. Umat Islam tidak lagi bersatu. Kadang-kadang ideologi mazhab mengakibatkan bergaduh antara mazhab Syiah dengan mazhab Sunni. Kawan ni bom masjid orang ni, orang sana pula pergi bom masjid orang sana, bergaduh sama-sama Islam hanya kerana perbezaan mazhab. Ada perbezaan tarekat, perbezaan perjalanan pengamalan Islam, tarekat pun membawa kepada perpecahan. Kawan ni kata kafir, kawan ni kata tarekat ni kafir, akhirnya halai darah. Pasal dah nak kafir di antara satu sama lain. Kemudian perbezaan yang melibatkan ideologi politik, yang mana ideologi politik ini juga membawa kepada pertumpahan darah, membawa kepada pembunuhan di antara sesama umat Islam. Sampai saat ini di mana-mana jua di negara umat Islam di dalam dunia ini, maka Nabi yang dengan ilham daripada Allah, dengan lidah daripada Nabi SAW, dia pesan kepada kita, bila berlaku perselisihan yang saya sebutkan tadi, perselisihan kerana nak melantik pemimpin, bergaduh. Kerana nak lantik jadi khalifah aja bergaduh. Orang khalifah belah sini membunuh orang khalifah belah sana, orang belah sana balas pula untuk khalifah belah sini. Ataupun perselisihan kerana mazhab atau tarekat, ataupun saya katakan tadi kerana ideologi politik. Nabi cerita kepada kita apa nak buat, apa yang tindakan kita bila berlaku perselisihan itu. Inilah yang dikatakan Islam, satu pakej yang lengkap. Mana ada satu perkara yang bila berlaku pada manusia di dalam Islam tidak ada jalan penyelesaian. Mesti ada jalan penyelesaian. Kita mesti ada jawapan setiap soalan. Setiap masalah mesti ada jalan penyelesaian. Contoh nak soal apa yang Islam tidak boleh bagi jawapan. Contoh pertanyaan tentang apa, mesti Islam ada jawapan. Mesti kemuncaknya, kesudahannya, Islam akan menjadi penjawab kepada setiap apa yang diperselisihkan. Cuma masalahnya sekarang, umat Islam sendiri tidak meyakini tentang hal ehwal berkaitan dengan Islam. Malah kadang-kadang orang barat, orang kafir lebih yakin dengan pendekatan Islam daripada umat Islam sendiri. Umat Islam sudah ada kitab, sudah ada hadis, tapi dia tetap tidak mahu berpegang kepada kitab dan hadis. Tetapi berbeza dengan masyarakat lain. Akhirnya mereka kembali kata Islam yang terbaik. Bila sebut tentang ekonomi global, mereka mengatakan bahawa ekonomi Islam adalah ekonomi yang paling imun, yang mempunyai immunity daripada spekulator dan sebagainya. Ini menunjukkan bahawa Islam sudah ada, cuma masalah dia sekarang Islam itu tidak ditonjolkan. Malah Islam itu lebih ditonjolkan daripada keganasan. Islam lebih dilihat daripada sudut keganasan, daripada sudut perpecahan. Islam ditonjolkan daripada sudut kemiskinan dan sebagainya. Akhirnya orang tidak minat kepada Islam. Orang condemn umat Islam.
Sedangkan Islam telah pun lengkap melengkapi. Termasuklah dalam keadaan bercampur, berperang sesama umat Islam. Ada jawapan dia. Umat Islam tuan-tuan dia suka, orang kita ni dia suka tengok daripada satu sudut zahir. Dia tidak melihat daripada sudut dalaman. Sedangkan Islam melihat daripada dua-dua sudut. Daripada sudut dalaman dan sudut zahir, luaran. Kita melihat luaran itu bagus. Apabila orang baling kasut kepada Bush, kita rasa padan muka. Seluruh negara Arab buat perarakan seronok sebab Bush kena baling. Kena baling tapi tak kena kasut. Dia sempat mengelak. Kita kata bahawa orang yang baling itu menghina Bush. Bush pergi dengan keadaan terhina. Bush letak jawatan, berakhirnya era presiden dia dengan keadaan hina. Mana lebih hina daripada sejuta rakyat Iraq yang dibunuh? Adakah dengan baling kasut pada George Bush itu boleh mengembalikan 1 juta umat Islam yang dibunuh oleh Bush? Jangan lupa dengan 1 juta hanya kerana balingan kasut. Tuan-tuan, kita sebagai umat Islam, kita kena pandang jauh. Inilah yang dikatakan sebagai politik, yang dikatakan sebagai drama. Dengan balingan kasut itu umat Islam akan lupa tentang sejarah bagaimana Amerika menakluk Iraq, membom masjid-masjid, meruntuhkan masjid, merosakkan semua umat Islam, membunuh ulama-ulama, membunuh kanak-kanak, merogol perempuan-perempuan. Adakah dengan balingan kasut itu kita boleh lupa dan kita merasakan Bush sudah terhina? Padahal harga minyak dan penguasaan minyak di Iraq masih dipegang oleh Amerika. Nak melantik polis dan askar di Iraq pun Amerika tentukan. Nak melantik pemimpin di Iraq pun Amerika tentukan. Adakah dengan balingan kasut itu kita dah kata George Bush yang hina? Siapa sebenarnya yang hina? George Bush atau umat Islam? Iraq dijajah oleh Amerika hanya dengan 240,000 tentera. Berjaya menakluk sebuah negara yang dihuni oleh 25 juta rakyat. Tidakkah hina apabila orang yang sikit berjaya memerintah orang yang ramai? Hina lah tu. Bukannya ramai tentera mereka, tak sampai sejuta pun, tak sampai suku juta pun, tapi dia boleh kontrol 25 juta rakyat. Inilah kehinaan sebenarnya. Bukan George Bush yang hina. George Bush yang patut kata padan muka dengan kita. Hampa boleh baling dekat aku sepasang kasut saja, tapi aku boleh bunuh kamu 1 juta. Siapa yang padan muka? Sebab itu tuan-tuan jangan tuan-tuan melihat drama ini sebagai satu kemenangan ataupun drama ini sebagai satu pembalasan. Ini drama. Saya melihat daripada sudut drama supaya orang menghilang sentimen kebencian terhadap Bush, supaya meredakan kebencian terhadap dia, supaya dia keluar daripada White House dalam keadaan umat Islam tak sangat marah pada dia pasal dia dah kena baling kasut. Tak wartawan tu diumpak ke apa mana kita tahu. Sebab itu tuan-tuan, umat Islam dia tidak akan memandang daripada sudut lakonan, daripada sudut zahir. Dia akan melihat di sebalik itu. Yang ni yang kita sebagai umat Islam kena berfikiran kritis. Kita mempunyai minda, potensi minda. Dalam otak kita ada berapa juta sel. Dan satu sel dalam otak kita ini mengandungi kemahiran, kebolehan seolah-olah satu buah komputer yang besar. Tapi di mana letaknya sel dalam otak kita itu? Kita mengatakan bahawa bila kita berjaya, orang-orang di Afghanistan menundukkan kerajaan Taliban, maka orang Afghanistan merasakan bahawa mereka telah berjaya daripada Taliban. Pakak sokong, pakak seronok bila Amerika merosakkan Taliban. Sekarang apa jadi pada Afghanistan? Wayang-wayang yang tidak pernah ada di Afghanistan sekarang sudah pun banyak. Pelacur-pelacur yang dulu tidak ada di Afghanistan sudah pun berkembang. Dadah, ganja dan cannabis yang dulunya diharamkan di Afghanistan sekarang menjadi produk utama di Afghanistan, menggantikan sistem pertanian yang lain. Orang pakai duit jual arak, orang pakai duit jual dadah dan sebagainya. Kita merasakan bahawa kita menjatuhkan kerajaan Taliban itu satu kemenangan. Akhirnya jadi apa pada umat Afghanistan? Begitulah umat Islam di Iraq.
apabila tentera Amerika menghulurkan tangan untuk membunuh Saddam Hussein dan menjatuhkan kerajaan Saddam Hussein, rakyat Iraq berbangga mencium tangan tentera-tentera Amerika, memberikan bunga-bunga ros kepada tentera Amerika kerana membebaskan daripada rejim Saddam Hussein. Setelah Amerika berkuasa, apa yang rakyat Iraq boleh buat? Kita menggunakan orang kafir untuk menjatuhkan orang Islam. Sekarang apa jadi pada orang Islam keseluruhannya? Perkara itu bukan setakat berlaku di Iraq, di mana-mana saja. Kita berpegang tangan, berpelukkan tangan, bergandingan bahu dengan orang kafir untuk menjatuhkan Islam ataupun orang-orang Islam. Akhirnya apa jadi pada umat Islam keseluruhannya? Semua orang sayang pada umat Islam, semua orang suka pada umat Islam. Tetapi kalau suka pada umat Islam dan nak menyelamatkan umat Islam, dibuatnya proses penyelamatan itu dibuat dalam keadaan tidak berpakat. Yang akan jadi rosak ialah umat Islam. Ada 2-3 puak yang sayang pada Islam, bagus. A pun kata sayang pada Islam, B pun kata sayang pada Islam, C pun sayang pada Islam. 3 pihak nak menyelamatkan umat Islam, bagus. Tetapi 3 pihak ini tidak berpakat untuk menyelamatkan Islam. A guna cara A, B guna cara B, C guna cara C untuk menyelamatkan satu pihak. Akhirnya yang akan jadi mangsa ialah pihak yang satu itu. Kerana apa? Kerana 3 ABC ini tidak mau berpakat. Perumpamaan dia macam-macam. Kakak, abang, kakak, ayah dengan mak bawa adik bongsu laki-laki pergi ke kedai pakaian untuk membeli seluar hari raya, baju hari raya. Perumpamaan dia macam itu lah. Adik bongsu laki-laki seorang 2 bulan belum raya dah pergi beli baju raya. Bila beli baju raya, awak balik ke rumah, try baju raya, seluarnya panjang 2 inci panjangnya. Mak dia kata tak apalah, lama lagi nak raya, nanti mak jahit. Mak ni sayang pada anak, malam tu bukan tidur, duk teringat pada kaki seluar yang panjang. Pukul 3 pagi mak bangun, ambil benang, ambil gunting, potong 2 inci. Baru boleh tidur lena. Teringat ke anak, sayang. Pukul 3.30 tidur. 3.30 kau pula teringat ke adik. Sial kat mak nak jahit pula. Biar akulah yang jahit, aku yang potong. Kau pun potong 2 inci lagi. Pukul 4 pagi dia tidur. Pak ni bangkit nak terkencing pukul 4.30. Pak kata alah dah bangkit, biar aku potong yang anak aku punya seluar. Pak pun potong 2 inci. Sayang ke anak lelaki. Dia tak cerita dekat anak, mak tak cerita ke anak, kak tak cerita ke anak, konon-konon nak tolong masing-masing. Tak pakat 3 beranak. Pagi besok nak raya tu, suruh try. Try dulu. Budak-budak kalau dia try, dia pakai baju Melayu dulu. Budak tak apalah, seluar dia try kemudian. Baju dulu. Orang tua dia kena pakai seluar dulu, baru pakai baju. Itu beza. Budak-budak kecil kalau dia pakai baju, dia try baju Melayu dulu, baru pakai seluar. Orang tua dia pakai seluar dulu, baru pakai baju Melayu. Kalau orang tua pakai baju dulu, seluar kemudian, buruk rupa tu. Pergi duduk depan cermin pula. Bila dia pakai seluar, pendek 4 inci, pendek 4 inci. Siapa yang rosak? Budak tu nak pakai tak seluar? Dah lah nak raya lah ni, seluar pula pendek. Mak kata dia buat, aku dah betul elok dah. Kak kata cik betul elok, ayah kata abang aku dah betul elok. Tiga-tiganya bagus ni. Tapi tak berpakat. Jadi apa budak-budak? Rosak budak. So ingat senang nak pergi ganti bagi raya. Terpaksa cari seluar lain. Bawa pergi sembahyang raya pula. Lambat dalam nak sembahyang raya. Orang dah khutbah raya baru dia sampai. Bila sampai di pintu pagar masjid, orang tengah khutbah. Pak dia kata ke anak dia belakang dia, alhamdulillah sempat lagi. Dia baru khutbah.
Masuk dalam masjid, duduk depan sekali. Lagi nak semayang raya. Habis semayang khutbah raya, orang pakat duduk salam. Sallallahu ala Muhammad. Pak terkejut. Pak tanya dekat Tok Imam. Tak jadi semayang lah. Tok Imam kata, dah semayang tak? Bila? Semayang raya dulu baru khutbah. Bila tukar? Pak tanya. Dia perasa macam semayang Jumaat. Khutbah dulu baru semayang. Jadi tuan-tuan, 3 benda tadi ni bagus. Niatnya bagus. Nak menyelamatkan adik yang satu. Nak tolong adik yang satu. Tapi jadi apa pada anak? Jadi apa pada budak seorang tadi? Akhirnya dia tak jadi baik. Begitulah masyarakat Islam. Semua pihak nak selamatkan Islam. Tetapi tidak berpakat dalam nak menyelamatkan Islam. Umat Islam jadi apa? Yang jadi mangsa umat Islam. Sebab itulah umat Islam Iraq bagus. Mereka nak jatuhkan kerajaan Saddam Hussein yang kononnya zalim, ganas, bunuh ulama dan sebagainya. Nak jatuhkan kerajaan Saddam Hussein dengan jalan apa? Dengan jalan perang. Siapa tolong? Amerika tolong, bagi senjata, bagi reta kebaik, tentera pun datang. Terima kasihlah George Bush. Kamulah penyelamat kami nak buat umat Islam. Umat Islam akhirnya bangun lawan Saddam Hussein. Istana dia kena masuk, istana dia kena bom. Dia pun lari dalam lubang tikus. Jatuh kerajaan Iraq. Habis semua. Orang pakat diri atas istana. Orang duduk atas singgah sana Saddam Hussein. Tentera Amerika duduk atas katil Saddam Hussein sambil silap panggung, sambil seobok minum arak dalam rumah Saddam Hussein. Umat Islam punya seronok di Iraq. Cium tangan Amerika. Sekarang jadi apa? Sekarang jadi apa? Adakah dengan balingan kasut itu kita lupa dengan apa yang Amerika buat kepada umat Islam di Iraq? Tidak, tuan-tuan. Sebab itu tuan-tuan saya katakan, tuan-tuan, orang yang hebat ialah orang yang berbeza pandangan daripada kebanyakan orang. Kalau tuan-tuan pun setuju dengan puak-puak Arab yang seronok duk tunjuk perasaan, duk junjung kasut sekarang, tuan-tuan tak cerdik. Sebab tuan-tuan hanya nampak daripada sudut satu sudut. Tuan-tuan tak nampak daripada apa yang George Bush buat sebenarnya untuk umat Islam. Saya katakan tadi, orang yang hebat ialah orang yang berfikiran lain daripada pemikiran orang ramai. Dia melihat satu benda daripada sudut yang lain, daripada sudut yang orang lain nampak. Baik. Maka inilah hadisnya dikeluarkan oleh Abu Isa At-Tirmizi dengan katanya, An Udaisah binti Uhban bin Safi bin Safiyin Al-Ghifari radhiyallahu anhum. Qalat, Ja'a Ali bin Abi Talib ila Abi fada'ahu ila al-khuruj ma'ahu. Diriwayatkan seorang daripada anak perempuan, seorang perempuan yang menjadi anak bagi seorang sahabat Nabi yang bernama Udaisah binti Uhban bin Safi Al-Ghifari, katanya, satu hari datang Ali bin Abi Talib karramallahu wajhah yang telah diangkat orang dia menjadi khalifah yang keempat. Datang ia kepada bapaknya yang bernama Uhban radhiyallahu anhu. Lalu diajaknya akan bapakku supaya keluar berperang dengan Sayyidina Ali, pergi menghentam orang yang akan memerangi Sayyidina Ali ketika dia diangkat menjadi khalifah. Dan orang yang mau menghentam Sayyidina Ali itu pun termasuk daripada sahabat Nabi SAW juga. Nabi diangkat menjadi khalifah. Bila diangkat menjadi khalifah, orang tentang Sayyidina Ali. Yang tentang itu pun sahabat Nabi juga, Muawiyah. Jadi Sayyidina Ali ni nak mengajuk orang ramai supaya masuk belah dia dan lawan dengan Muawiyah. Jumpa dengan bapa si perempuan Udaisah ni yang bernama Uhban. Sayyidina Ali kata, Uhban, aku ni khalifah kamu. Aku ditentang, aku dilawan. Aku ditentang sebab aku jadi khalifah. Jadi aku nak undang kamu supaya menyertai aku. Boleh sama-sama kita berperang dengan seorang lagi sahabat Nabi yang bernama Muawiyah bin Abi Sufyan, yang telah menubuhkan satu kekuatan tentera untuk menghentam aku. Bila diajak kepada Uhban, maka Uhban menjawab. Faqala lahu abi, berkatalah dia kepada Ali, katanya, Ya Ali, inna khalili abna ammika ahida ilayya idza ikhtalafa an-nas an attakhidha sayfan min khashabin faqad ittakhadhtu fa in syi'ta kharajtu bihi ma'aka. Qalat fatarakahu.
Wahai Ali, bahawasanya kekasih aku. Kekasih aku maknanya Rasulullah. Kekasih tuan-tuan apa? Sepatutnya kekasih kita semua Nabi Muhammad. Kita kekasih kita lah. Ikin dan sebagainya kekasih kita juga. Kita naik jemu tu tak. Naik jemu ada, meluat pun ada. Nak nikah je lah. Yo bentuk satu seantero alam. Tak sesuai langsung tu. Tak patut sangatlah buat macam tu. Kita pun naik jemu tuan. Besok bercerai pun macam tu juga. Seantero alam juga. Banyak lagi isu lain. Hari ni orang artis nak menikah pun muka depan. Artis bercerai muka depan. Artis tangkap halwak muka depan. Artis nikah dengan pemain bola pun muka depan. Sekarang ni untung main bola sepak. Kalah pun tak apa, dapat artis. Tu orang nak jadi main bola sepak tu. Main bola kalah pun tak apa bila nikah dengan pelakon. Yang tu muka depan. Yang tidak ada nilai. Nilai yang boleh mengangkat minda orang, yang boleh mengangkat tahap pemikiran orang. Yang itu yang dihebohkan. Ulama letak di mana? Bila ulama cakap yang ni haram, orang tibai ulama. Ulama kata yang ni tak boleh, orang hentam ulama. Yang ni yang berlaku pada umat Islam kita. Media ni tak tahulah tuan-tuan, letak di mana credibility media. Keutamaan, priority media ni sebenarnya letak di mana. Sekarang bukan lagi untuk memberi ilmu, memberikan ilmiah kepada pembaca. Sebaliknya hanya hiburan dan hiburan dan hiburan. Dalam masa yang sama kita bercakap isu global. Umat Islam nak jadi bangsa pemain global. Pemain global apa? Kalau hiburan tak berhenti. Hiburan tak berhenti, nak jadi pemain global apa? Kita hanya jadi pemain simpanan je. Bukan pemain utama. Kita nak jadi pemain utama dalam dunia. Tapi kalau asyik hiburan, bukan cakap nak bercakap dalam dunia. Nak bercakap dalam tanah air pun umat Islam tak boleh nak bercakap. Jika hiburan menjadi keutamaan. Siapa nak hormat pada umat Islam yang hidupnya hanya untuk hiburan? Sedangkan orang kafir setiap inci tanah dia duk kerjakan. Setiap inci tanah dia cari jalan macam mana nak dapat. Tak cukup tanah bawah, tanah atas bukit. Tak cukup tanah atas bukit, tanah atas sungai pun dia nak. Ya, umat Islam sibuk. Orang nak kahwin 20 hari bulan. Yang bangsa kafir lah, sibuk dia, sibuk dah ambil apa benda yang selagi mana dia boleh ambil. Dalam masa yang sama dia lekakan umat Islam dengan artis-artis bercerai, nikah, beranak dan sebagainya. Yang dia pun tak sibuk benda itu. Dia pun sibuk melihat peluang apa yang mereka boleh dapat. Inilah tuan-tuan kesan daripada perpecahan yang berlaku kepada kita. Perpecahan yang berlaku puluhan tahun terhadap umat Islam, kesan dia kita boleh lihat sekarang. Di mana-mana pun kita boleh lihat umat Islam dalam keadaan tak tahu hala tuju nak pergi ke mana. Baik, kemudian kata Uhban bila menjawab soalan Ali tadi, apabila berselisih orang-orang yakni tidak bersetuju pendapat dan tidak bersetuju kemahuan antara orang Islam sampai mahu membawa kepada berbunuh-bunuhan dan berperang, jangan engkau sediakan senjata bagi diri kamu. Uhban kata, Nabi sebut pada aku, kalau berlaku perselisihan pendapat sama-sama Islam, Nabi pesan, jangan sediakan senjata untuk berperang. Jangan sediakan senjata untuk berperang. Sekiranya ada senjata daripada pedang dan lain-lainnya, engkau patah-patahkan pedang itu. Engkau pecah-pecahkannya. Dan engkau ambillah kayu buatkan pedang kamu. Ambil kayu buat pedang. Apa maksud? Yang tak boleh melukakan. Yang tak boleh mencederakan. Yang tak boleh membunuh. Itulah pesan Nabi SAW. Kata Uhban, maka sekarang engkau telah berselisih pendapat dengan orang Islam. Maka aku akan mengikut pesan Nabi, iaitu aku perbuat senjata aku daripada kayu. Sekiranya engkau berkehendak aku keluar berperang sama-sama kamu, aku boleh keluar dengan syarat aku membawa pedangku, sebagaimana pesan Nabi SAW. Kata Udaisah, bila bapaknya kata macam itu,
Bila Ali mendengar, Ali pun meninggalkannya dan tidak dibawanya bapaknya bersama-sama berperang dengan Sayyidina Ali. Tuan-tuan yang dirahmati Allah, ini pendekatan yang Rasulullah buat. Bila berlaku perselisihan sama-sama umat Islam, jangan campur. Kalau nak campur pun jangan sampai umat Islam rugi. Jangan sampai umat Islam rugi. Tuan-tuan, baru ni ada orang tanya kepada saya, kenapa Ustaz umat Islam ni tak boleh berbaik? Gaduh je. Duduk di masjid gaduh. Duduk di kedai kopi pun gaduh. Duduk Dewan Parlimen pun gaduh. Duduk di DUN pun gaduh. Bergaduh saja. Saya kata, sebab apa mereka tak boleh bersatu? Sebab mereka mencari yang tidak sama. Kalau kita cari yang tidak sama, memang tak jumpa kesamaan. Pada target mencari yang tak sama, bila nak jadi baik? Cuba kita cari yang sama, mesti kita baik. Tuan-tuan hidup dengan isteri tuan-tuan 30 tahun. Kenapa sampai sekarang tuan-tuan tak bercerai? 36 tahun, 40 tahun. Anak bercucu bercicit dah sekarang. Kenapa tuan-tuan sampai sekarang boleh hidup serumah, tinggal sebumbung, tidur setilam sebantal, makan sepinggan? Kenapa? Padahal kalau ikut-ikutkan dengan isteri kita, banyak benda yang kita tak nak. Berapa banyak tuan-tuan tak berkenan dengan isteri tuan-tuan? Masak nasi lembek daripada dulu sampai sekarang. Ada masak lembek, ada lembek masak. Tapi tuan-tuan tak nampak nasi lembek tu, sebab tuan-tuan nampak kesamaan yang lain. Isteri kita masak lauk sedap, nasi je lembek, tapi lauk dia sedap tak? Sup dia kalau makan tak berdengung telinga tak? Yang tu saya kenal kau Ustaz. Takat nasi tu lantak lah Ustaz. Sup dia tak boleh lawan Ustaz. Sambal dia tak boleh lawan Ustaz. Dia pula penyayang Ustaz. Caring Ustaz. Minat kami pun sama Ustaz. Petang-petang main layang-layang Ustaz. Jadi yang sama itulah yang mendorong kita kekal dengan isteri kita. Kalau tuan-tuan duk cari nasi lembek dia itu, nasi mentah dia itu, bercerai tuan-tuan. Aku kata berapa kali dah, nasi mesti masuk ada-ada. Hang tak faham-faham kan? Kalau abang tak saya tak faham, abang Allah masak. Buat apa aku masak, aku menikah dengan aku semua hang masak. Oh, bergaduh. Lama-lama cerai. Janganlah nampak nasi lembek tu. Kalau cakap nasi lembek, dia beli di kedai. Beli nasi saja. Lauk isteri masak. Serupalah dengan suami pun. Berapa banyak akak-akak di belakang dia tak kenal dengan tuan-tuan. Banyak benda dia tak kenal. Tuan-tuan yang tak cerut. Tuan-tuan suka padamkan api ceruk dekat dinding. Main tenyeng gitu punya. Tenyeng, ceruk simpan. Besok nak izak lagi ceruk. Isteri pesan banyak kali, abang janganlah ditenyeng dekat dinding tu abang. Tak larang nak sapu, tak larang nak cat. Buat juga. Kalau ikut tuan-tuan, bercerai tuan. Tapi kenapa isteri kita tak cerai dengan kita? Sebab banyak persamaan yang dia suka pada tuan-tuan. Tuan-tuan suka bawa dia pergi Giant. Besok tuan-tuan bawa dia pergi Tesco, lepas tu Raksasa, lepas tu ke Habib pula. Sekarang ada jualan akhir tahun. Tu yang dia sayang kat tuan-tuan. Kadang-kadang hari Minggu dia bawa, tuan-tuan bawa dia pergi zoo, naik kereta api dekat zoo negara. Tu yang dia suka. Yang ceruk tu dia tak nampak lah. Sebab saya banyak kesamaan kegemaran. Serupa itulah dalam bidang politik. Kenapa orang Melayu tidak boleh bersatu? Sebab dia tak nampak kesamaan itu. Dia cari yang tak sama. Memang tak boleh jadi baik. Parti Melayu sikit punya banyak ke parti Islam? Bangsa sama. Bercakap bahasa yang sama. Tuhan pun satu. Al-Quran satu. Nabi yang sama. Tarikh hari raya korban pun sama. Masjid pun sama. Nama pun sama. Semua sama. Banyak sungguh yang sama tuan-tuan. Tempah baju Melayu pun sama. Beli butang baju Melayu pun kedai yang sama. Sambal belacan pun sama. Atai pun sama. Satu sekolah lagi. Kadang-kadang sepupu, dua pupu, tiga pupu lagi. Satu tok lagi. Satu tempat kerja. Banyak sungguh yang sama. Yang tak samanya apa? Warna bendera.
Tapi warna bendera tak samalah menjadi kita sekarang ni. Tak boleh bersatu sampai bila-bila. Sebab kita hanya tengok warna bendera. Oh, tak boleh. Dia warna itu, kita warna ini. Tak boleh. Kan kita banyak lagi persamaan yang lain. Kenapa tak pegang itu? Kenapa nak pegang satu yang tak sama itu? Sebab itu tuan-tuan, umat Islam berpolitik selama 51 tahun. Tetapi apa jadi pada umat Islam? Orang kita asyik berpolitik siang malam pagi petang. Tapi anak-anak kita makin lama makin teruk. Kalaulah 51 tahun itu kita perbetulkan balik target pada anak-anak kita. Sekarang ni saya buat cuti sekolah ni tuan-tuan, beratus-ratus pelajar masuk. Macam-macam benda yang mereka buat, macam-macam perkara yang mereka jadikan sebagai satu amalan. Saya kesian tengok anak-anak kita tuan-tuan, yang tak erti semayang, yang tak erti mengaji, yang tak kenal agama, yang tak boleh baca Quran, yang tak hormat mak bapak. Dalam banyak-banyak mak bapak dia, tok nenek dia, pakcik-pakcik dia berpolitik, apa jadi pada anak-anak kita? Dalam banyak-banyak kita berpolitik, apa jadi pada bangsa kita? Paling ramai sakdadah, paling ramai hiduga, paling ramai di pusat sempi, paling ramai terlibat jenayah, paling tinggi kadar kemiskinan. Sepatutnya kita, umat Islam, apabila menyebut tentang Islam, kita kena ingat, kita adalah satu, sama-sama mempertahankan Islam. Tetapi sekarang tidak. Kalau betul-betul kita sayangkan pada bangsa kita tadi, macam kita sayangkan anak sekarang yang saya sebutkan, anak yang sebutkan tadi, yang dipotong seluruh 2 inci, 2 inci, 2 inci, 3 potong, lama-lama yang jadi mangsa anak mereka, adik mereka. Begitulah masing-masing sayang pada bangsa Melayu, sayang pada agama Islam. Tapi 3 tidak berbakat untuk jaga Islam dan Melayu. Apa jadi pada Islam dan bangsa Melayu? Makin terpinggir. Kuasa untuk bercakap makin terpinggir. Kuasa untuk berkuasa makin tersisih. Tanah makin berkurang. Sebaliknya diisi dengan benda-benda yang tidak elok kepada bangsa kita. Yang ni yang kita kena ingat balik tuan-tuan. Apa salahnya 3 benda, 3 fahaman politik ini bergabung? Bukan maksud bergabung parti, bergabung tenaga. Dipanggil sebagai guna sama, usaha sama. Untuk tolong. Sekolah saya tak besar, sekolah saya kecil sangat. Kalaulah sekolah saya besar, boleh buat bangunan bertingkat-tingkat, saya seronok sangat-sangat. Sebab saya boleh tarik budak-budak sekolah ribuan orang sekali cuti sekolah. Tapi sekolah saya terhad. Kalaulah masjid-masjid boleh buat dewan 2-3 tingkat. Dewan 2-3 tingkat. Di bawah dewan besar boleh muat 500-600 orang. Tingkat kedua asrama. Tingkat ketiga asrama. Tiap-tiap kali cuti sekolah, budak-budak seluruh kawasan ini boleh duduk di masjid ini. Tak payah tanam pokok bunga, tak payah buat landscape. Buat bangunan. Tiap-tiap kali cuti sekolah, tiap-tiap hujung minggu, inilah tempatnya. Didik anak-anak kita. 3 tingkat. 1 tingkat dia sponsor satu parti. Tingkat bawah UMNO sponsor. Tingkat atas Keadilan sponsor. Tingkat nombor 3 PAS sponsor. Masing-masing cari duit, bangunkan 3 bangunan. Untuk apa? Untuk umat Islam, untuk umat Melayu di kawasan itu. Mai duduk di sini. Orang tua boleh duduk di sini, anak-anak cuti sekolah boleh duduk di sini. Semua pakat boleh duduk cuti sekolah, tak cuti sekolah, dididik bangsa. Selamatkan budak-budak yang pengki. Selamatkan budak-budak yang jadi gay. Selamatkan orang murtad. Dengan kuasa politik yang kita ada. Bukan kuasa politik kita bercakaran, tak pernahnya baik berpuluh-puluh tahun. Kita bercakap, oh gay dah teruk. Kita kata pengkit dah teruk. Kita hentam orang yang buat lesbian teruk. Kita kata orang murtad teruk. Tapi apa yang kita buat untuk mereka ini kembali ke bakal jalan? Apa yang parti-parti buat? Saya baru ni ceramah di Perlis. Saya forum hari Sabtu di Bukit Gantang. Saya makan dengan ketua kampung. Orang petani, Batu Kurau, orang Bukit Gantang, Balin, Lenggung. Ni jenis cakap Batu Kurau, petani.
Dia kata, Ustaz, kami ni orang kampung, kami ni Ustaz, baru kena demam cikungunya. Bahasa orang Pak Tukurau tani ni demam tu demam. Kalau Kelantan demam, demo demam. Kami kena demam cikungunya Ustaz. Lepas tu, saya tak jadi suap nasi, letak balik nasi. Demam cikungunya ni macam mana dia kata? Oh, lenguh Ustaz, dia takak sendiri. Dia takak sendiri nak bakit tak boleh Ustaz. Kita tengah semayang diri tu dia mari lembek lutut, duduk terus. Tak boleh bakit dia tak. Ramai yang kena tu lagi. Oh, kalau nak kira mati Ustaz, kalau kata demam ni boleh mati, 90% kampung ni mati semua Ustaz. Satu kampung kena demam cikungunya. Tu di Bukit Gantang lah, dia lepas Pulau Pinang, dia main Sungai Petani dah. Sungai Lalang, Baling, Sungai Petani. Pakai tu kena demam cikungunya. Dulu dekat Seri Riba Tanjung Malim. Jadi tuan-tuan yang mana tu takut dengan demam cikungunya ni, Nabi dah pesan baca doa apa? A'udzu bikalimatillahit tammah min kulli syaitanin waham wa min kulli 'ainin lam. Tiap-tiap kali lepas sembahyang, tiap-tiap kali nak tidur. Ini doa yang Nabi ajar supaya selamat daripada wabak-wabak. Lagi sekali saya baca, a'udzu bikalimatillahit tammah. Baik, ikut saya baca. A'udzu bikalimatillahi at-tammah min kulli syaitanin wa hammah wa min kulli ainin lam. Tu boleh ikut tu, hafal tu. InsyaAllah. Jadi saya habis Quran semua, saya habis Quran pukul 11.40. Habis pukul 12 suku saya pun penterah perlis. Satu suku saya sampai di tempat rehat gurun di Kedah. 1:30 tu saya nak pergi bilik air. Baru bangkit tidur lah kereta ni, duduk mamai lagi ni. Pergi ke tandas di gurun. Saya pun masuk dalam tandas. Masuk-masuk ada satu perempuan dalam tandas. Terkejut beruk saya. Bukan kata beruk dah, cingkong lah. Terkejut beruk saya. Allah, silap saya kata, tandas perempuan pula. Mamai lah. Saya pun keluar nak cari tengok. Tandas yang depan saya nak masuk tu gambar perempuan. Saya kata, yang ni lah tandas lelaki-lelaki. Betul je lah. Yang tu tandas perempuan. Saya pun masuk balik. Saya tengok dia. Dia pun tengok saya. Rupa-rupanya pondan. Saya tengok dia kat belakang. Dia pegang beg tangan, duk tunggu kawan dia, duduk dalam bilik air, duk tunggu. Saya tengok belakang, memang sebiji perempuan. Bila saya masuk dari situ, saya tengok. Dia tengok-tengok, Allah, jantan. Saya pun masuk tandas. Sebelum masuk tandas, mulut saya jahat. Saya kata, ingat perempuan. Saya kata. Saya masuk duduk senyap dalam bilik tu. Saya dengar tapak kasut dia pun berjalan depan. Dia kata apa kat saya? Duk kata apa orang ya. Dia marah kat saya. Dia marah. Dia kata apa? Kata apa orang? Oh. Ni nama dia pondan. Jantan, gatai nak jadi perempuan. Apa kita buat untuk mereka? Kita duk hentam orang murtad. Apa kita buat untuk orang murtad? Kalaulah kita ada dewan, kalaulah kita ada berkongsi pendapat, berkongsi tenaga, semua orang umat Islam berbeza pahaman politik, tapi dalam debat nak menyelamatkan orang murtad, kita sekali apa salah? Sekolah saya di Tontan taklah besar mana, tapi orang murtad kita tarik main duduk di sekolah. Orang hampir murtad yang minat pada murtad, mari kita ubatkan. Dengan Quran kita ubatkan. Ada perempuan yang bila tengok saja gereja, terliuk nak masuk gereja, terliuk nak masuk Kristian. Saya tak boleh bayang tuan-tuan, satu perempuan pakai tudung hebat, tiba-tiba minat pada Kristian. Kalau cakap tak pakai tudung, tak apa lagi. Ni tudung labuh ni. 5 orang budak-budak Kelang yang minat pada Hindu, nak masuk Hindu. Siapa nak selamatkan mereka? Umat Islam asyik bergaduh
politik siang malam pagi petang? Yang murtad kerja jalan. Membalik memurtadkan orang Islam jalan. Mereka peduli apa dengan pergeseran politik orang-orang Melayu? Kerja mereka tak orang Melayu. Orang Melayu sibuk dengan politik, mereka sibuk memurtadkan orang Melayu. Sebab tu saya katakan tadi umat Islam, politik. Tapi tolong jaga Islam. Jangan kerana perbezaan pahaman politik, kita jadi macam sekarang ni. Sampai benci habis-habisan. Tak suka habis-habisan. Anak-anak muda kita apa yang kita buat? Apa salahnya kita bekerja sama, tarik anak-anak muda. Tarik budak-budak yang jadi pengkit, yang jadi gay, yang jadi homoseks, yang jadi lesbian ini. Tarik balik kepada Islam. Tapi kerana kita mempunyai pahaman yang tak tahu pahaman apa. Bila kawan ni buat, kita hentam. Bila kawan ni buat program, kita tibai. Akhirnya, umat Islam tak ada siapa nak peduli pada umat Islam. Orang-orang yang terpelajar, orang-orang hebat dalam umat Islam hanya boleh cakap. Golongan-golongan yang hanya minat pada politik. Tidak siapa lagi peduli pada nasib bangsa kita. Ekonomi kita. Keuangan kita. Dan sebagainya. Sebab itu tuan-tuan, politik itu sebenarnya merupakan sebagai satu alat untuk kita bekerja. Bukan sebagai segala-galanya. Yang segala-galanya ialah Islam. Nak jaga Islam. Nak jaga umat Islam. Itu sebenarnya. Politik cuma menjadi sebagai satu alat untuk kita bekerja. Bukan tumpuan hidup pada politik. Yang akhirnya membawa kepada perpecahan. Sehingga perbezaan warna dan sebagainya. Baik, hadis yang kita bacakan tadi ialah hadis yang hasan lagi gharib. Baik, Nabi pesan, kalau dah bergaduh dengan umat Islam, apa yang kita nak buat? Maka dengan barang yang tersebut dalam hadis ini akan datang menunjukkan pada umat Islam apabila berlaku fitnah, apakala ni maknanya apabila berlaku fitnah, berselisihan pendapat. Di sini dia sebut perselisihan fikir, pendapat. Ada satu ustaz dia bertanya kat saya, ustaz, dalam banyak-banyak binatang dalam dunia, binatang apakah yang paling awal diciptakan? Binatang apa? Tak tahu, dinosaur kot. Bukan dinosaur. Apa dia? Kala. Sebab tu orang sebut dahulu kala. Binatang paling awal kala jengking dia. Sebab dahulu kala. Lama-lama kala dulu dia buat. Betul lah. Dia kata pula, binatang apa yang paling lambat sekali mati, Ustaz? Tak tahu. Kala juga. Ditiup sangka kala. Oh, Ustaz ni pun pandai. Inilah yang kata Ustaz veteran. Dia fikir terlebih. Dia menggunakan betul-betul saraf sel otak dia. Baik. Kemudian dia kata bila berlaku perselisihan pendapat dan perselisihan kemahuan antara muslimin, Nabi pesan, bukan saya pesan ni, jangan siapa masuk beramuk di dalamnya. Saya baca ikut hadis, saya baca hadis Nabi, saya baca kitab. Saya tak buat kenyataan sendiri. Jadi tuan-tuan yang dengar ceramah ni, yang beli CD dan sebagainya, yang mengikuti kuliah daripada CD, dengar betul-betul. Ni kitab kata, Nabi kata kalau berselisih 2-3 orang Islam, kamu umat Islam ramai-ramai, jangan masuk campur untuk beramuk di dalam dia. Bahkan kalau ada senjata, hendaklah dibinasakan. Dan lebih baik maulah duduk tinggal di rumah sahaja, jangan keluar-keluar. Dah. Ini bukan saya kata ni. Ini Nabi kata ni. Saya kata saya dia tak suka demonstrasi jalanan pula. Saya kata saya tak setuju pula tunjuk perasaan ramai-ramai pula. Saya bukan kata ni, Nabi kata. Terus saya campak duduk dia. Cari pendekatan yang guna pendekatan yang lain. Pendekatan yang tak menumpahkan darah, pendekatan yang tak menjadikan kita susah, pendekatan yang tak menjadikan kita sakit. Pasal yang kita nak tentang tu pun Islam juga. Semayang macam kita, cuma tak apa nak ikut Islam. Cari jalan macam mana supaya mereka ni masuk ataupun ikut Islam yang sebetul-betulnya. Dan jikalau datang orang mau membunuh, kata Nabi,
Jangan dilawan akan mereka untuk kamu membunuh mereka pula. Sampai macam tu Nabi besar. Dan hadis ini tuan-tuan, hadis sahih. Maka hadis yang menunjukkan jalan demikian ialah hadis yang dikeluarkan oleh Abu Isa At-Tirmizi. Katanya, an Abi Musa an-Nabi sallallahu alaihi wasallam annahu qala fil fitnah katsiru fiha qasiyakum wa qatti'u fiha awtarakum walzamu fiha ajwafa buyutikum. Diriwayatkan daripada seorang sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam yang banyak mengingati hadis Nabi, namanya Abu Musa Al-Asy'ari radhiyallahu anhu. Katanya, hadis ini daripada Nabi, bahwasanya Nabi bersabda akan keadaan fitnah yang akan berlaku sesama orang Islam. Kata Nabi, apabila berlaku fitnah itu, hendaklah patahkan sekalian kamu akan segala anak-anak panah kamu. Dan supaya tiada senjata daripada panah itu yang boleh jadi alat berbunuh-bunuhan dan berperang-perangan. Yang kedua, Nabi pesan, keratkan tali-tali busar sekalian kamu di dalam fitnah, supaya tidak ada jalan yang boleh melepaskan anak-anak panah. Kemudian Nabi kata, jangan pula sekalian kamu berlekang dengan rumah kamu. Maknanya kamu stay dalam rumah kamu. Ini pesan Nabi 3. Kalau ada anak panah, patahkan. Kalau ada tali busar, putuskan. Kalau boleh, duduk dalam rumah. Yakni, jangan keluar daripada dalam rumah pada masanya, supaya tiada kamu lihat orang-orang dalam fitnah, dan supaya kamu tidak jumpa dengan mereka, dan tiada kamu tahu akan halnya, supaya kamu tak ambil bicara. Yakni, tak usahlah kamu masuk sama kira bicara mereka itu. Akhirnya tak jadi pula. Kalau 2-3 orang nak bergaduh, nak jadi apa? Yang jadi bergaduh ni, yang jadi semakin bersemangat. Pasal ramai-ramai keluar, kita ramai, kita boleh buat lagi. Akhirnya jadi apa pada kita? Bila tak ada sambutan, tak jadi apa, tak ada orang letih, kita balik minum kopi dah. Tak jadi bergaduh, tak jadi perang. Selamatlah umat Islam. Tidak jadi macam Iraq. Bila Amerika turun, mereka bagi macam-macam bantuan pada Amerika. Bagi bantuan pada Amerika di Mosul, bagi bantuan pada Amerika di Baghdad dan sebagainya. Amerika dengan begitu mudah berjaya menawan Iraq. Sedangkan kedudukan dan ketumbukan tentera Iraq berada pada kekuatan nombor 3 dan nombor 4 kekuatan tentera dalam dunia. Belakang Rusia dan China. Amerika, Rusia, China. 4 Iraq. Dengan tempoh begitu mudah, Iraq berjaya ditawan. Sebab umat Islam dalam negara itu tolong Saddam, tolong George Bush. Tentera-tentera dia bagi bantuan. Orang-orang ramai bagi bantuan. Malah Saddam Hussein bersembunyi dalam lubang terowong bawah tanah itu pun orang kanan dia yang beritahu. Konon-kononnya nak buang satu kerajaan yang zalim. Sekarang jadi apa? Sebab itu Allah bagi pada Iraq supaya umat Islam tengok. Kamu ambil orang kafir, kamu pakat dengan orang kafir untuk tentang umat Islam. Sekarang umat kafir yang lebih berkuasa daripada kamu, kamu hanya jadi pak turut dan kamu tak boleh angkat pun kepala kamu. Tak boleh angkat, tuan-tuan. Nuri Al-Maliki boleh angkat apa? Dia jadi Nuri je lah. Nak tempah saja apa? Yang berkuasa penuh sekarang Amerika. Tak boleh buat apa. Ini yang tuan-tuan boleh rujuk di dalam Al-Quran surah Az-Zumar. Yang Allah Ta'ala sebut tentang kehinaan. Al-khizya fil hayatid dunya. Kehinaan di atas dunia. Cuba kita tengok pada sejarah. Kehinaan. Al-khizya itu apa makna? Kehinaan. Kehinaan itu apa? Kehinaan itu maksudnya ialah bangsa yang besar. Bangsa yang besar dijajah oleh orang yang sedikit. Melaka, satu kerajaan yang besar, hanya ditawan oleh 14 buah kapal perang Portugis. Tunduk kerajaan Melaka. Kenapa tunduk kerajaan Melaka? Kerana perpecahan umat Islam di Melaka. Alfonso de Albuquerque datang dengan 14 tumbukan kapal perang
berjaya mengalahkan. Malah ada orang-orang Melaka yang buka pintu kota Melaka untuk orang-orang Portugis masuk. Konon-kononnya nak menjatuhkan kerajaan Muzaffar Shah. Apa jadi pada Melaka? Apa jadi pada umat Islam? Dan apa jadi pada orang yang buka pintu masuk pada Portugis itu? Habis. Masjid-masjid di Melaka dijadikan sebagai kota-kota Portugis. Dibina gereja-gereja di tempat yang tak pernah dibina gereja di Melaka. Malah kubur-kubur pemerintah, sultan-sultan dan orang-orang Islam di Melaka dicabut tiang-tiang nesannya dan dijadikan pembinaan kota merentasi Melaka dipanggil Empor Besar. Dibina atas runtuhan masjid dan runtuhan kubur-kubur orang-orang Islam. Di mana kedudukan orang-orang yang membuka pintu kota Melaka? Mereka tidak ada sebarang suara di Melaka. Segala-galanya ditentukan oleh wazir-wazir Portugis. Dan yang paling menyedihkan ialah bermulanya kedudukan orang-orang Kristian di Melaka. Maka bukan setakat orang-orang Kristian yang dibawa daripada Portugis saja yang duduk di Melaka, malah ada orang-orang anak-anak pribumi tempatan Melaka juga sudah terikut-ikut dengan keadaan Kristian bila dibina saja gereja-gereja Tempo dan sebagainya di Melaka pada tahun 1511. Kesannya apa? Ini yang Nabi sebut. Bila umat Islam sendiri yang angkat pedang lawan umat Islam sendiri, tongkang pecah. Yang kenyang ialah you. Bila tongkang yang dihuni berperang dalam tongkang tu ada emas, dalam tongkang tu ada nasi, dalam tongkang tu ada makanan, ada wang, ada macam-macam. Atas tongkang itu orang-orang bergaduh, tumbang, jatuh, terjun sungai semua. Ikan hiu duduk tunggu. Ngap. Hampa bergaduh lah. Kami nunggu masa hampa jatuh. Sekarang umat Islam jatuh. Yang makan dan yang ambil kesempatan itulah you sekarang. Pepatah-pepatah orang Melayu itu menyebutkan pada kita. Tetapi kita tidak pernah memikirkan pepatah itu. Kalau tak fikirkan pepatah tak apa lagi. Tapi hadis Nabi tidak dipikirkan. Itu lebih mengecewakan. Baik. Sabda Nabi lagi. Wa kunu ka bani Adam. Dan hendaklah kamu jadi sekalian kamu seperti anak Adam yang bernama Habil. Yang terkenal Qabil. Yang jahat. Yang baik Habil. Tapi ada orang buat nama anak dia Qabil. Dulu naik kuda. Patut buat nama Habil lah. Habil ni baik. Yang jahat Qabil. Yang bunuh saudara dia. Apabila datang orang-orang hendak membunuh kamu kerana sangka orang dan dituduhnya engkau orang fitnah dan sebagainya, maka hendaklah kamu memperbuat diri seperti Habil, memperbuat dirinya tak kala saudaranya hendak membunuhnya. Tuan-tuan tahu tak, ketika Qabil dan Habil bergaduh kerana nak berebut perempuan, Habil ni tak kisah sangat, Qabil tu kisah sangat. Pasal perempuan bergaduh, dahlah ditolak korbannya oleh Allah. Kemudian bila perah menungging pula, dapat perempuan yang lain yang dia tak nak, yang dia nak dapat dekat Habil, yang dia tak nak kena ambil. Dia datang jumpa Habil, saudara dia, aku nak bunuh kamu, aku geram pada kamu. Apa jawab Habil? Jika kamu nak bunuh aku, maka aku tidak akan membunuh kamu. Kamu nak bunuh, bunuhlah, aku takkan lawan kamu. Dan tidak akan aku lawan kamu bertikam, kerana aku takut akan Allah membunuh seorang Islam dengan jalan yang tidak diizinkan syarak. Dan darahku itu boleh kutuntut di hadapan Tuhan yang Maha Adil di hari kiamat. Maka dibunuhlah Habil dalam keadaan dia langsung tak melawan. Kamu nak bunuh aku, bunuhlah, aku takkan lawan kamu. Sebab aku takut aku bunuh bukan kerana Allah. Maka dibunuhlah. Sebelum dia mati dibunuh, Habil berkata kepada Qabil, aku akan tuntut darah aku di hari kiamat di hadapan Tuhan. Bermula ini hadis hasan lagi gharib dan lagi sahih. Sampai tahap macam tu tuan-tuan. Sampai nak bunuh pun dia tak mau melawan. Itu yang Nabi suruh ajak. Kalau melibatkan sama-sama umat Islam. Kalau kita nak bergaduh pasal retau pusaka, bergaduh-gaduh. Kalau kita bergaduh dengan kak kita pasal rantai labu, ambillah kak.
Semua rantai kak nak. Rantai singkat pun kak nak. Rantai labuh pun kak nak. Padahal masa mak sakit, bukan kak bela mak. Saya bela mak. Kak nak juga rantai ni, ambil lah. Saya tak kisah. Janji kita tak putus silaturahim. Ambil lah kak ni. Tapi saya akan tuntut di hari kiamat. Boleh tak cakap macam tu? Tak boleh. Ini hak dia. Mak saya yang bagi pada saya. Dia memang bukannya bela mak saya. Gaduh lah. Dah kamu nak sangat mana ni, ambil lah. Nak gaduh buat apa? Hidup kita sangat singkat. Tengah tidur pun boleh mati. Apa sebab kita nak bergaduh putus silaturahim? Tengah main badminton pun boleh mati. Kita duk tiba-tiba mati. Sempatkah kita minta maaf? Kita duk entam, sempatkah kita minta maaf? Sebab itu tuan-tuan, sebelum kita mati ni, kalau boleh, kita bayangkan malam ni kita tidur, kita bayangkan malam ni kita mati. Biar mati kita malam ni, mati yang tidak busuk hati dengan orang, mati yang tidak buruk sangka dengan orang. Caranya apa? Malam nanti kita tidur, sebelum kita tidur, kita sembahyang witir 3 rakaat atau 1 rakaat. Habis sembahyang kita tadah tangan, ya Allah, ampunkanlah dosa-dosa aku, ya Allah. Ampunlah dosa jiran-jiran kawan-kawan aku, ya Allah. Dan aku maafkan semua kesalahan mereka terhadap aku, ya Allah. Tidurlah tuan-tuan. Malam tu kalau tuan-tuan tidur pun okey lah. Mati tuan-tuan pun okey lah. Sebab tuan-tuan dah maafkan semua orang. Kalaulah kita boleh macam itu tuan-tuan, jantung takkan sakit kita. Tuan-tuan cuba pergi tanya IJN. Doktor-doktor di IJN. Lah sandabi dah pun. Tuan-tuan pergi tanya pakar-pakar jantung. Daripada 20 orang yang kena jantung, berapa ramai laki-laki, berapa ramai perempuan. Pergilah sebelah tengok. Siapa doktor ni? Mana doktor ni tahu? Belakang tu. Duduk belah ujung belakang. Dalam 20 laki-laki, berapa 20 pesakit jantung. Yang kena jantung ni siapa? 15 belah laki-laki. 3 je perempuan. Nisbah sakit jantung pada setiap 20 orang. 17 laki-laki, 3 perempuan. Tuan-tuan tahu tak sebab apa laki-laki ramai sakit jantung? Pasal dia bengkak. Dia bengkak dalam hati. Tiap-tiap hari isteri beleteh. Tu yang suami bukan jawab, dia simpan. Rupanya simpan-simpan tu main sakit jantung. Kenapa orang perempuan tak sakit jantung? Sebab dia lepaskan tension dia. Abang ni pun lambat, dia lepaskan. Sebab tu dia tak sakit. Jadi tuan-tuan akak-akak kalau gaya pada suami takut sakit jantung, janganlah marah kat suami. Jangan dia buat. Kita duk simpan saja. Kalau kita jawab, gaduh. Kalau kita jawab, gaduh. Kalau kita bertengkar juga, cerai. Sebab tu bila isteri kita beletih, kita diam. Apalah mama ni sial kat ayah. Ayah tengah makan pun mama beletih. Biarlah, dia ada mulut, kata bapa. Jadi suami ni rupanya dia bengkak. Dia duduk simpan. Pum pecah. Tu ya jantung dia pecah. Jantung tersumbat lapar. Wallahualam lah, betul tak betul. Baik, habis masalah itu, kita masuk masalah yang kedua. Okey, berapa nak habis ni? No? Dah habis aku. Baik, bab yang ke-33. Sikit je kita baca hadis Nabi. Bab ma jaa fi asyratis sa'ah. Bab yang datang ia pada menyatakan hadis yang membicarakan tanda-tanda kiamat. Tuan-tuan, bermula daripada pelajaran ini sampailah pelajaran-pelajaran akan datang, dia sudah membicarakan bab khusus tentang tanda-tanda kiamat. Yang kita duk baca selama ni tentang peristiwa-peristiwa selepas kematian Rasulullah. Bermula pada bab 33 ini, dia mula duk cerita dah tentang tanda-tanda kiamat. Baik, kita baca satu hadis Nabi. An Anas bin Malik annahu qala, uhaddithukum hadithan sami'tuhu min Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. La yuhaddithukum ahadun hadithan ba'di annahu sami'ahu min Rasulillah sallallahu alaihi wasallam qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam inna min asyratis sa'ah ay yurfa'al 'ilmu wa yazhara al-jahlu wa yafshu az-zina wa tushraba al-khamru wa yakthura an-nisa wa yaqilu rijal
hatta yakuna li 50 imra'atan qayyimun wahidun. Hadis hasan dan sahih. Daripada Anas bin Malik radhiyallahu anhu bahwasanya katanya, aku akan ceritakan pada kamu, kata Anas, akan satu cerita yang aku dengar daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan tidak siapa pun diceritakan melainkan cerita ni aku seorang saja yang ambil, yang dapat daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Hadis ni kata dia aku seorang saja dengar. Berkenaan apa? Kata dia, Rasulullah bersabda bahawasanya daripada tanda-tanda kiamat ialah, yang pertama, yurfa'al ilmu, diangkat ilmu. Yang kedua, wa yazharal jahlu, dan akan zahir kejahilan. Wa yafsuwaz zina, akan tersebar luas zina. Wa tushrabal khamru, arak banyak diminum. Wa yaksuran nisa, laki-laki perempuan menjadi banyak. Wa yaqilal rijal, sedikit lelaki. Hatta sehinggalah yakuna li 50, jadinya 50 imra'atan, perempuan, qayyimun wahidun, seorang laki-laki yang uruskan. Satu nisbah 50. Ini ada 5-6 tanda yang disebut oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, tanda-tanda kiamat. Yang pertama, ilmu terangkat. Ilmu terangkat. Tadi saya dengar soal jawab dalam radio tadi. Satu perempuan telefon, dia kata, Ustaz nak tanya, lembu korban ni bagi orang yang buat lembu korban, buat korban ni, betul ke dia kena makan 3 hari je lembu tu? Soalan macam ni pun ditanya lagi. Yang tanya tu pada mufti. Patut soalan macam ni tanya pada cikgu tadika pun boleh jawab. Tanya pada Tok Syok pun boleh jawab. Punya tak retinya tuan-tuan. Hang buat daging korban ke, hang sembelih korban ke, boleh makan daging tu selama mana daging tu masih elok. Balon lah. Inilah dapat daging korban 60 kilo. Nak habiskan 3 hari. Cirit tuan-tuan. Mampus. Selagi mana daging tu elok, makanlah labu. Ni cerita apa ni? Labu labi juga. Kan bila isteri Haji Bakhil mati, tak makan, tak lalu makan, duk nangis. Ayam ketus golek tu tak makan Haji Bakhil. Manisah pun tak makan, Haji Bakhil pun tak makan. Labunya, ni tu Haji, siapa nak makan ni tu Haji? Kau makanlah labu. Tengah malam baru lapak, keluar pergi dapur pula, tak ada apa lah, tinggal rangka je. Apa kamu makan labu? Sudah turun pula. Itu baru 2 hari isteri mati. Habis 40 hari seluar pendek tuan-tuan. Sebab tu jaga-jaga lakak oi. Kereta baru. Wah, ayah ni sejak 2-3 hari ni mana saya tengok dah lain macam, seluar pendek lagi, kata anak. Kak Haji Bakhil jawab apa? Bukankah kita nak pergi piknik? Tak padankan tu Haji, seluar pendek saja. Baik, kita tengok lagi huraian ni tuan-tuan. Ini banyak hadis ni, ketahuilah wahai saudaraku. Alamat kiamat ini amat banyak. Ada yang besar, ada yang kecil-kecil. Nabi sebut lama dah tentang kiamat kecil-kecil. Semua dah berlaku. Nabi kata di akhir zaman, yang kecil-kecil menelan yang besar-besar. Ular lidi menelan ular sawah. Itu tanda kiamat. Sudah berlaku. Satu bank yang besar bagi pinjam pada bank yang kecil. Lama-lama bank yang kecil menelan bank yang besar. Langsung bank besar pun tak ada. Lingkup terus. Heran tuan-tuan. Kan itu tanda-tanda kiamat. Yang kecil menelan yang besar. Sudah berlaku lah. Sebab itu saya katakan banyak kali, hadis tentang tanda-tanda kiamat kecil
Semua sudah berlaku. Baik, yang pertama, terangkat ilmu dan maknanya. Adalah makna terangkat ilmu ialah habis hilang ilmu syarah. Tiada siapa tahu dan tiada siapa ingat. Kita ingatkan bila dia pakai serban di kepala, jubah membalut badan, ilmunya terak. Rupa-rupanya tak reti. Suruh baca Quran tak pandai. Sebab tu tuan-tuan agak-agak tak reti baca Quran dengan dia pakai serban jubah, orang tolak jadi imam tak pasal. Kita ni kadang-kadang semangat tapi ilmu kosong. Semangat tinggi. Orang serban, orang jubah. Bila suruh baca ayat kursi, merapu baca. Bila suruh baca Fatihah, merapu baca. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Jahil. Tak reti tu. Sebab tu berhati-hati sekarang. Luaran tidak mencerminkan dalaman. Ada orang semayang pakai t-shirt, semayang pakai seluar jin. Kita kata bodoh. Dia tu mesti makruf. Tak pun mat rempit, tak pun mat jib. Tengok-tengok hafal Quran. Kita tengok dia pakai jubah, pakai serban, ekor ni sampai ke pinggang ekor serban. Kita kata dia ni mesti hafal Quran. Rupa-rupanya Quran pun Allah pun tak ingat. Yang hafal Quran tak nampak ciri-ciri hafal Quran. Yang tak hafal Quran mengalahkan hafiz. Serban putih, tengah ni merah, ada terbus pula. Oi, ini Tok Syekh ni. Sekarang tak boleh jadi dah tuan. Dulu-dulu betul kita sebut Tok Syekh. Sekarang tak boleh dah. Ya, banyak yang jadi harum biru dah sekarang. Dia kata, kenapa ilmu ni hilang? Yang pertama, kerana mati segala orang yang menanggung ilmu. Ulama kita mati. Datuk Ishak Baharul mati. Siapa nak ganti dia? Siapa boleh ganti? Ni pengarang kitab ni mati. Siapa boleh ganti? Siapa yang boleh ganti ni? 22 jilid dia karang gitu je. Saya tak boleh lah. Saya bukan ulama, saya cikgu ya. Dia boleh buat. Sahabat saya baru balik daripada Saigon. Dia naik bas daripada Thailand. Naik Kamboja, Laos sampai ke Vietnam. Bas 2 tingkat. Punya berani punya orang. Saya kata kalau saya tak pergi haji, naik terbang boleh gagah lah. Ni naik bas ni berjalan sana, berjalan sini. Dia kata, Ustaz, semalam saya jumpa dia. Dia pergi ke Saigon, ada 15 masjid di Saigon. 15 masjid. Satu masjid dia pergi semayang apa semua, makan di situ, jumpa dengan satu Tok Imam 84 tahun. Dia boleh baca kitab Bahrul Mazi. Cakap Melayu fasih, ngajar, dan semua nama-nama kitab dia tahu. Dan dia kata dia pun duk baca kitab Bahrul Mazi. Bayangkan tuan-tuan, kitab kita ni. Orang Kemersah tak nak baca, orang Saigon baca. Padahal dia pun makan sagon je. Kita ni makan macam-macam, tak mau mengaji. Dia ni punya susah. Tuan-tuan pergi ke Uzbekistan. Dulu mana kita tahu negeri Tantan ni? Tuan-tuan tahu? Kita tak tahu. Yang kita tahu masa cerita Tiga Abdul. Bila P. Ramli Abdul Wahub, dia tunjukkan kekayaan Siddiq Sigaraga, Ismet Ulam Raja di luar negeri. Dia tengok CJ saham. Guhid Bustan, Turkmenistan, semua dia tengok Tantan, Tanjung Rambutan. Kita hanya tahu macam itu je. Sebab Soviet Union pada masa itu kontrol negara-negara ni. Habis negara-negara Islam ni dia jajah. Tak nampak Islam. Padahal Imam Bukhari daripada sana, Imam Nawawi daripada sana, imam-imam yang besar-besar ni tuan-tuan, semua daripada sana. Imam Nawawi dah Syria lah ni, imam-imam Tirmizi dan sebagainya ni. Tapi bila Soviet Union menjajah negara-negara Islam, dia tutup habis. Tak nampak ada Islam. Bila berpecah Soviet Union, baru kita tahu rupanya di Soviet Union itu ada negara-negara Islam. Kyrgyzstan, Uzbekistan, Turkmenistan.
Semua stang. Tuan-tuan bayar tak? Kereta stang. Kita nak semua pun tak erti. Semua tang. Tuan-tuan yang mana dah pergi Uzbekistan. Cuba tuan-tuan tengok di Uzbekistan. Macam mana orang komunis menukarkan masjid menjadi panggung wayang. Komunis menukarkan masjid menjadi gerai muzium. Dan Al-Quran ini tak boleh disimpan di rumah orang-orang Islam. Dan kalau jumpa saja orang yang simpan Quran, dihukum gantung. Kalau siapa yang pergi mengaji baca Quran, dihukum gantung. Subhanallah. Asyik tuan-tuan. Komunis buat. Kita sekarang siapa yang gantung tuan-tuan baca Quran? Tak ada siapa pun hukum gantung. Tapi Quran kita tak peduli. Tafsir tak baca, huraian tak baca, apa pun tak baca. Yang dia baca surah Yasin tiap-tiap malam Jumaat. Tolak segala majlis tafsir. Kemana nak baca Yasin saja. Kemana tak nak baca surah lain. Mengaji tafsir pun tak mau. Depa tuan-tuan sampai kena gantung hanya semata-mata nak mengaji Quran. Ulama-ulama mati habis dibunuh. Siapa punya kerja ni? Komunis. Tu yang ditanya pada satu makji. Pada malam apa? Malam perarakan kereta berhias di dataran Merdeka dulu ni. Buat jalan langsung. Makji pada mana? Kau diam kata dia. Kita tak ingat secara langsung. Makcik datang daripada mana ni makcik? Makcik mai pada kod dia, anak-anak lah mai tengok kata bahiyah ni, alhamdulillah lah. Jadi apa perasaan makcik bila datang ni? Seronok lah tengok kan, semua kita aman, semua boleh berjalan, semua elok, alhamdulillah lah, seronok lah. Jadi sekarang ni gambar makcik ni seluruh Malaysia boleh tengok. Di kampung makcik pun boleh tengok gambar makcik ni. Zaman era komunikasi yang canggih ni, jadi apa perasaan makcik sekarang ni? Bila tengok sekarang kita dah aman, komunikasi kita canggih, teknologi kita canggih, lepas merdeka dia makcik. Makcik rasa seronok lah. Pada zaman makcik dulu, komunis tak kasih. Lah komunis dah kasih lah. Tu nama ada komunikasi. Takkan nak kat kot secara langsung ni. Dia faham komunikasi tu, komunis kasih dah. Dulu komunis tak kasih, mampu. Oh tak salah juga tuan-tuan. Kita pergi tanya kat orang tak faham, dia jawab cara tak faham. Baiklah makcik, terima kasih lah. Itulah makcik berdekat dia. Tak kesian ke tuan-tuan? Ini pun satu masalah juga. Kita pergi cakap bahasa hak canggih ke orang kampung, jawapan dia pun canggih lah. Baik, itu pun termasuk juga ilmu yang hilang tu. Baik, kemudian maka rupa kelakuannya, hilang ilmu itu bukannya dihilangkan dan dilenyapkan akan dia daripada dada orang alim. Bahkan hilangnya dengan sebab mati orang alim. Tak ada siapa ganti. Bila mati satu bapa, anak tak boleh ganti. Mati satu tok guru, anak tak boleh ganti. Berapa banyak anak-anak murid dia yang boleh ganti tok guru. Kita tak ambil kisah tentang kepupusan ulama. Kita sekarang menghidupkan banyak artis. Buat reality program sana, reality program sini, marin sini, akademi sana, akademi. Membanyakkan artis. Tapi membanyakkan ulama. Berapa banyak mak bapak yang targetkan anak dia jadi ulama yang besar. Apa cita-cita abang untuk anak-anak abang? Cita-cita saya untuk dia jadi... Berapa ramai yang sebut ulama? Sebab apa dia beranggapan? Dia kata ulama tak boleh cari makan. Ulama tak glamour. Ulama tak seronok. Dia lebih seronok anak dia jadi penyanyi, anak dia jadi hiburan, penghibur dan sebagainya. Sedangkan dalam Islam, tak salah tuan-tuan anak tuan-tuan jadi engineer, doktor, lawyer, silakan. Tapi yang paling pentingnya ialah pemahaman Islam. Kita ada dua. Satu pelajaran, satu pendidikan. Pelajaran, belajarlah 2 campur 2, 4. Itu pelajaran. Satu lagi dipanggil pendidikan. Pendidikan ini lebih menjurus kepada adab, akhlak, kepahaman Islam. Sekarang kita hanya tumpukan pelajaran. Belajar ya. Tapi akhlak? Akhlak macam mana?
kepandaian dia tentang Islam, pemahaman dia tentang agama, seolah-olah dia tak erti agama. Seolah-olah dia bukan Islam. Baik, kemudian. Dan sebelum mati orang alim, kurang orang yang mengambil ilmunya. Saya ni tuan-tuan, duk fikir. Dulu-dulu, tok saya ni, tok guru. Malam-malam ni, orang mari mengadap dia di rumah. Ramai, setiap malam. Sebab tu, yang mana main mengadap dia malam-malam, sekarang jadi imam, naib qadi, ustaz. Dia pun bukan setakat mengaji di masjid. Dia pun main ke rumah. Main tadah kitab, tanya betul-betul ni. Faham betul-betul ni. Masa tu saya kecil, umur 6 tahun, 7 tahun, 8 tahun, duk teringat muda-muda. Jadi sekarang ni tuan-tuan, kesan daripada duk tadah tak talaqi musyafahah, duk berguru macam itu. Yang mana duk mengaji dengan dia, ada yang duduk di Mekah, ada yang jadi ustaz, ada yang duk bawa orang buat haji umrah, ada yang duk mengajar, ada jadi imam, ada jadi bilal, semua jadi elok. Sekarang cuba tuan-tuan perhati, berapa ramai yang pergi tadah kitab, mengadap betul-betul di rumah tu guru. Betul tuan-tuan mengaji macam di masjid ni, betul. Tapi tuan-tuan tak boleh mengadap betul-betul. Nak tanya daripada hati ke hati, nak dapat betul-betul jawapan yang betul-betul punya, tak dapat. Sebab tu kalau ada tok-tok guru di sini, tuan-tuan kena pergi bertandang di rumah dia, bertenggek di rumah dia, menetap dia, mengaji dengan dia betul-betul, daripada satu baca. Macam sekarang ni saya yang baca, tuan-tuan dengar. Kalau mengadap dengan tok guru, dia suruh kita baca, baca, seluruh hurai. Tu yang jadi anak murid tu. Saya mengaji dengan arwah tok guru saya, dia baca sikit ni, entar, ikhra, syarah, wih. Dia bukan buat apa, dia masuk kelas, entar, entar, ya Allah. Oh sudah, itulah masuk baca. Kan dia tepuk, baru dia urai. Oh, macam tu baru tak laku ngaji. Sekarang ni saya nak suruh sama baca, nak suruh dengan abang, enggak, kitab je tak mau. Saya dah sebut pada tuan-tuan, nak bagi ilmu sampai ni apa? Ada 3 kan? Allah sebut dalam Quran, nak sampai ilmu ni apa? Allama bil qalam. Mengajar hendaklah dengan pen. Nak dapat ilmu mesti ada pen. Tulis cantik-cantik mesti dapat. Bukan saya kata, Allah kata, allama bil qalam. Yang kedua, supaya tidak lupa. Masa nak turun mengaji tadi, sanuqri'uka fala tansa. Masa nak duduk mengaji tadi, sanuqri'uka fala tansa. Nak turun sekali lagi, sanuqri'uka fala tansa. InsyaAllah tuan-tuan tak lupa. Yang ketiga, tuan-tuan kena baca 7 atau 3 kali. 7 atau 3 kali. Kalau boleh 3 kali. Malam ni buat apa? Tuan-tuan baca dah 3 kali sebelum datang. Sekali tuan-tuan baca dengan tok guru, balik rumah tak lagi, tuan-tuan ulang 3 kali. 7 kali tuan-tuan ulang, insya-Allah kepala tuan-tuan ni syarat dengan ilmu. Itulah tips tuan-tuan untuk tuan-tuan ingat pelajaran. Yang pertama, Allah sebut allama bil qalam. Yang kedua, amalkan selalu doa ataupun Al-Quran, sanuqri'uka fala tansa. Kelak kami akan bacakan pada kamu, maka kamu tidak akan lupa, Allah sebut. Yang ketiga, 7 kali baca sebelum belajar. Yang mana ada kitab 3 kali sebelum turun. Tuan-tuan sampai di bawah, duduk dalam kereta pukul 6.45, lagi 20 minit masuk waktu, tuan-tuan baca 3 kali. Masuk dalam kelas, sekali baca. Balik rumah sebelum tidur, 3 kali ulang. InsyaAllah tuan-tuan, tuan-tuan boleh ingat sampai bila-bila. Ini petua. Petua untuk ingat. Bagi tuan-tuan yang nak anak-anak tuan-tuan nak hafal Quran. Bagi tuan-tuan yang nak hafal Quran. Dulu muda-muda tak boleh hafal.
Lah dah tua-tua ni dah lapang sikit dah, bolehlah hafal Quran. Mula-mula nak hafal tu apa? Anak kita ni selalu mengadu, saya ni lupa Pak, saya ni tak ingat lah Pak, benak nak masuk payah Pak. Tuan-tuan ambil apa? Suratul Fatihah 70 kali. Caranya apa? Setiap hari ambil sebotol air, 2-3 botol pun tak apa, 2 timba pun tak apa. Satu hari 70 kali baca Al-Fatihah. Dibuat selama seminggu. Dan tuan-tuan bagi minum. Sama ada tuan-tuan minum atau anak tuan-tuan minum. InsyaAllah anak kita akan jadi terang. 70 kali Al-Fatihah setiap hari. Dibuat selama seminggu. Ini tentang anak-anak kita yang nak belajar ni. Supaya mudah ingat, supaya senang masuk pelajaran. Baca elok-elok, duduk menghadap kiblat, ada air semayang, tajwid elok-elok, 70 kali Al-Fatihah. Baca sampai habislah. Jangan Al-Fatihah, Al-Fatihah, Al-Fatihah. Bukan. Yang tu 100 kali pun tak jadi. 70 kali Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillahi Rabbil Alamin, sampai habis. Tapi masalah kita ni, kita kurang semangat. Seminggu kita buat, lepas tu dah. Jangan macam tu, kena jadikan amalan. Macam pakcik yang di Sungai Petani ke, di Kuala Terengganu ke, yang pencuri masuk dalam kedai dia, tak jumpa pintu keluar. Terengganu 2-3 hari pergi masuk dalam kedai, kawan balik kampung, cuti raya. Pencuri masuk dalam kedai, kebuluk dalam kedai. Minum tak boleh, makan tak boleh. Dia kata blank semua. Blank habis, gelap, gelita, kosong, tak nampak apa. Padahal duduk dalam kedai runcit, biskut Mary ada, biskut lengar pun ada, air mineral berlambak. Tak jumpa. Subhanallah. Kalaulah dia pergi umrah tuan-tuan, mampu lama dah budak dah. Kalaulah hamba Allah tu pergi haji, tokek kedai tu pergi 60 hari, pergi buat haji 40 hari tu, mati tuan-tuan. Nasib baik balik kampung banyak. Bila wartawan tanya pada dia, betul apa pakai, berdinding apa, dia kata tak. Dia cuma amalkan bismillah tiap-tiap hari. Tadi saya buka satu kitab tentang kelebihan bismillah. Saja saya nak main pagi tadi, sementara duk tunggu sahabat saya nak pergi Kuala Kangsar pagi tadi. Saya buka satu kitab tentang kelebihan bismillah saja. Bismillah dengan alhamdulillah. Bismillah tu dia kata kalau sambung dengan alhamdulillah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Bismillah tu disambung sampai dengan alhamdulillah. Ataupun baca bismillah saja 1000 kali setiap hari atau dalam seminggu, Allah tolong rumah kita menjadi padah. Orang keluar tak boleh dengan bismillah saja. Tapi kita tak yakin, kita lebih yakin gerik. Tak apa ustaz, jaga gurga tak ada ustaz. Tak apa ustaz, anjing pun saya bela ustaz. Dia tak tahu anjing tu lagi senang orang bagi mampu. Dia letak jarum pun dalam telur, dia lempar anjing, anjing makan, sangkut jarum, mati anjing. Sebab tu sebaik-baik penjaga ialah Allah. Wa kafa billahi waliya. Allah sebaik-baik penjaga. Bismillah saja. Kita pagar rumah kita dengan nama Allah. Mana lebih besar? Allah ke anjing? Allah ke grill? Tapi kita tak mau jadi amalan. Saya sebut malam ni 1000 kali. 1000 kali seminggu. Bukannya jenuh 1000 kali seminggu. Tak susah. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Sehari 100. Hari terakhir buat lagi 400. Cukuplah seminggu 1000. InsyaAllah Tuhan pagar orang kita. Tuhan jaga tu. Ini bukti yang berlaku pada pakcik yang berniaga di Terengganu. Perompak tak boleh cari jalan keluar. Malah tak nampak barang-barang makan dalam kedai. Ini khasiat-khasiat yang kita lupakan tentang kelebihan-kelebihan. Sebab ilmu tak ada. Apa makna kitab kalau tidak ada ilmu untuk membacanya?
Begitu juga dengan masjid. Kalau masjid itu ada tuan-tuan diamalkan, barakahnya. Dia nak curi kapek, dia nak curi tongkat masjid pun dia tak boleh cari jalan keluar. Yang ini berlaku di bahagian Datuk. Dia curi M ni. Dah ada dah 12 M ni, nak curi nak buat balik ni. Pintu tak keluar, tak boleh jumpa pintu keluar. Tolak sana tingkap, tolak sini batu, tolak sini dinding. Mana pintu ni? Lah-lah sampai ke subuh tidur tuan. Bila Tok Siak datang pagi-pagi tengok dia dengan MM semuanya ada. Amplifier semua ada. Kamu nak buat apa amplifier ni? Kata dia, kupayar kamu kan? Ampun pakcik, saya nak keluar, saya tak boleh keluar. Subhanallah. Berkat ni tempat. Allah tutup bagi gelap. Sebab tu mesti ada ilmu. Macam di Malim Nawar dulu-dulu, zaman Jepun. Nak masuk ke situ tak boleh Jepun. Nampak lautan yang sangat luas. Jeneral dia kata, berenang. Pakak berenang semua ni. Laut sungai luas ni. Orang kampung tengok Jepun-Jepun tu berenang atas darat. Padahal bukan laut. Daratan dia duduk berenang. Bila nak sampai? Lama-lama tak jejak di Malim Nawar tu. Mesti ada ilmu-ilmu yang Tok Guru di situ pakai. Ilmu itulah yang hilang. Yang kita tak mau ambil. Yang kita tak mengambil daripada mulut dia masa dia hidup hari itu. Jadi sementara tengah ada Tok Guru yang macam tu lagi tuan-tuan, pilih tuntut. Janganlah tertuntut ilmu merapu. Baru ni saya jumpa dengan satu orang serba kuning pakai. Piok dia hitam. Tapi bagus juga main dengan ceramah. Tapi saya tengok dia baju kuning, kain kuning, saya kata lain macam dah dia. Betul. Dia main-main jumpa, dia kata, Ustaz, saya ni ada pendamping. Satu daripada Jawa, daripada Siak. Yang daripada Jawa panggil saya tuanku. Yang daripada Siak panggil saya putra. Oh, sudah. Tu yang saya pakai baju kuning ni sebab dia saya tuanku. Oh, sudah saya kata. Itu apa jadi apa? Saya berubat apa pun boleh. Kalau ada partner saya lagi kuat. Tapi sekarang saya tak boleh berubat. Saya tanya pada saya apa? Pasal dia pergi buat haji. Siapa yang pergi buat haji tu? Itulah khadam-khadam saya buat haji. Sekarang tengah melontar jemrah. Rupanya jin yang duk kawan dengan dia buat haji. Dia tak buat haji juga. Jin buat haji dulu. Allah, ilmu jadi tak tahu tuan-tuan. Menyusahkan kita. Syirik dengan Tuhan. Syirik dengan Allah. Yang ni banyak orang minat. Ilmu hak betul-betul kita tak minat. Dia kata kita tak mengambil ilmunya. Bagaimana zaman kita ini. Banyak kurangnya orang-orang alim. Kerana tiap-tiap orang yang menuntut ilmu syarak daripada setahun ke setahun berkurangan. Dan dituntutnya tidak sampai seperti ulama dahulu. Kita mengaji sekarang ekon. Selesa yamat. Makan sebelum maghrib dah siap. Orang dulu mengajinya. Makan belum tentu dapat. Tidur atas nyok. Tidur atas buah kelapa. Bila bergolek buah kelapa jatuh, jaga balik, hafal balik. Kita tidur atas empuk punya bantai. Tak jaga-jaga. Kita mengaji juga, tapi beza. Tok Guru dulu pergi mengajar ni tuan-tuan ni. Pengarang kitab ni. Idris Al-Marbawi ni tuan-tuan. Dia mengaji di Pondok Kelantan. Tok kenali ni. Daripada Lubuk Merbau pergi ke Kelantan jalan kaki. Nak mengaji ni jalan kaki tuan-tuan. Bukan naik bas ekspres. Cepat ekspres. Laju ekspres. Orang duk tanya, Ustaz, apa jadi ni? Bas ekspres jatuh gaung lah, terbalik lah, apalah. Cuba tengok nama ekspres tu apa. Semuanya. Cepat, laju. Deras ekspres. Memang deras. Cuba tukar nama bas tu. Lambat ekspres. Sopan santun ekspres. InsyaAllah baik. Nama tu mempengaruhi. Maju ekspres apa bala semua. Tukar nama lain. Sopan santun ekspres. Sopan sopian ekspres. Serupa lah orang tanya saya, Ustaz, main bola sepak ni tak habis-habis gaduh sepak, Ustaz. Kawan tak bayar ke WSP, bertumbuk, bergaduh, hambat referee. Cuba tengok nama pasukan. Nama pasukan semua nama binatang.
Harimau kumbang. Itu macam mana? Nama pasukan Seladang tak dirempuh orang. Nama pasukan ni pun boya, bujang senang, kerja nak faham orang. Tak ada faham yang situ. Tukar nama lain yang lebih baik lagi. Harum, kumpulan harum. Tak, pasukan apa kan yang elok. Barulah kita baik, pasukan budi pekerti. Jadi nama pun ganas-ganas. Si jengking. Uyuh. Sebab tu dia, kita sekarang ni nak bawa ke mana sebenarnya kita? Baik, dia pergi ke Kelantan, mengaji di pondok di Tok Kenali. Balik daripada Tok Kenali, nak balik ke Lubuk Merbau di Taiping, di Kuala Kangsar. Dia singgah di satu kampung jadi imam, ambil upah sana, ambil upah sini. Mengajar di pondok tu, singgah di kampung sini, singgah di sini. Pak saya apa? Pak saya nak cari makan. Sementara nak bawa bekal, nak balik ke Perak. Lepas tu baru dia pergi duduk di Mesir, pergi duduk di sana. Subhanallah. Macam mana tuan-tuan dia tak boleh tulis kitab macam ni? Sebab tu barakah. Kita dapat baca, kita patut bangga orang Malaysia boleh tulis kitab macam ni. Dia ada 22 jilid tinggi tu. Tuan-tuan baca kitab dia pun puas. Saya ambil kitab Fathul Bari. Saya ambil kitab Bahrul Mazi. Kitab yang berjilid-jilid. Saya baca Fathul Bari. Saya tak mampu nak faham. Saya tak tepi tak. Saya ambil juga Bahrul Mazi. Sebab saya lebih dekat dengan jiwa kita. Ni, Allah turunkan barakah pada dia. Ketika dia mula-mula dapat tokoh Ma'al Hijrah, orang pujuk dia. Orang pujuk dia daripada Mesir, suruh balik. Pasal kerajaan Malaysia nak bagi anugerah tokoh Ma'al Hijrah yang pertama. Tuan-tuan ingat secara langsung masa itu di pusat Islam. Tua dah masa itu. Tak nak balik, dia kata dia tulis bukan untuk anugerah. Dia tulis untuk umat Melayu. Supaya orang Melayu kenal agama dia. Dia tulis kitab Kamus Al-Marbawi. Sampai sekarang kita duduk baca lagi. Orang yang mengaji sekolah Arab mesti beli kitab Kamus Al-Marbawi. Dia punya kitab. Bila orang panggil dia terima anugerah, dia tak ambil pun duit tu. Dia pulang balik. Orang suruh buat ucapan pun, dia tak mau buat ucapan. Suruh buat ucapan. Nak ucap terima kasih ke apa-apa tak. Dia kata ma'araf tu. Saya tak tahu. Ma'araf tu. Saya tak tahu cakap. Ilmu punya banyak ni tuan-tuan. Dia kata saya tak tahu cakap. Kita ni punya tak ada ilmu bercakap ni ke, ya Allah. Sampai orang suruh berhenti. Dia ni ilmu punya banyak. Orang bisik juga. Syekh nak dengar suara jadilah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalam ala ashrafil anbiya'i wal mursalin. Wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dah habis. Itu ucapan dia tuan-tuan. Saya dah bagi salam belum? Kira habis dah. Salam tadi dah? 9.30 habis dah. Jadi tuan-tuan, itulah bandingan ulama. Nak banding dengan kita. Dia tak ada universiti apa. Dia tak ada pun apa profesor ke apa, doktor PhD ke apa pun tak ada. Dia tulis kitab punya banyak. Kita sekarang ni doktor PhD. Kitab apa kita tulis? Tesis kita tu pun kita cedok yang mereka punya. Kutip kawan ni buat tesis kita. Dapat doktor. Mereka ni kutip tak mana? Tafsir dia. Tentu pernah jumpa tak tafsir Al-Marbawi? Tafsir dia pun ada. Cuma tak ada habis. Macam tafsir Nurul Ihsan. InsyaAllah bila masa kita baca lagi tentang pengarang kitab ni. Sebab tu tuan-tuan yang mana lapang-lapang, pergilah ziarah kubur dia di Lubuk Merbau. Di dekat dengan Kuala Kangsar. Turun tol Kuala Kangsar, terus dia. Tak usah belok ke kanan tu balik ke Kuala. Tuan-tuan terus nak pergi ke Lenggong sampai pekan Lubuk Merbau. Belah kiri. Ada masjid dia di situ. Masjid Al-Marbawi. Ada sekolah Al-Marbawi. Di situlah ada makam dia. Ada kubur dia. Kalau tuan-tuan nak pergi ke Gerik, nak pergi ke Kelantan, kalau saja-saja nak pergi melawat, singgah-singgah lah.
Sedekahlah Al-Fatihah pada dia. Mudah-mudahan ilmu yang kita belajar daripada kitab yang dia tulis ini memberi syafaat kepada kita di hari kiamat, insya-Allah. Jadi tuan-tuan, kita jumpa pagi besok. Pagi besok kuliah kita di sini bertajuk fiqh, iaitu Al-Mu'inul Mubin dan kitab Muhimmah fil Ilm al-Hadis. Besok kitab tauhid kita cuti. Kita baca 2 kitab saja. Sebab kita nak beri awal, saya nak balik ke Taiping besok bagi Batu Kurau maghrib, dan selepas isyak saya ada forum di Taiping. Dan pagi besok kuliah subuh di di mana? A4, insya-Allah. Baik, saya rasa sekadar itu saja bagi tuan-tuan yang nak buku perubatan, doa-doa tuan-tuan boleh dapatkan di bawah. Saya ada bawa buku perubatan dan Habatus Sauda tuan-tuan. Jadi tertamallah 25 doa-doa yang diamalkan oleh para wali. Dan saya ulang balik, doa yang saya sebutkan tadi untuk mengelakkan nyamuk, syaitan dan sebagainya. Doa itu saya akan bagi pagi besok. Jadi tuan-tuan datang untuk ambil doa itu, dan sama-sama lagi sekali kita akan baca pagi besok, insya-Allah. Baik, sekian. Saya minta maaf jika terkasar bahasa. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.